Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang dihormati seluruh penonton-penonton FB Live sahabat Masjid Original pada pagi ini, terutamanya kepada semua muslimat Masjid Al-Mu'minun USJ. Apa khabar semua? Lama kita tak bersua disebabkan PKP, dan akhirnya pada hari ini, pagi ini kita bersua walaupun tidak secara live di alam zahir tapi secara FB Live di alam maya. Terima kasih kepada FB Live sahabat Masjid Original yang telah beri laluan kepada saya untuk bersiaran secara langsung di pagi ini, pada pagi ini. Dan sebenarnya saya bersiaran secara langsung, sebenarnya nampak background hijau kan. Ini sebenarnya kalau saya beritahu mesti anda terkejut. Sebenarnya saya berada di restoran di Limau Nipis, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi. Restoran yang tempat yang saya sentiasa lepak dan sebagainya. Jadi bolehlah kalau anda ada masa datang ke restoran ni untuk kita lepak sambil kenalah macam-macam menu ada di sini. Apapun, pada pagi ni saya nak berkongsi dengan anda semua. Kita esok kita akan sambut satu Muharram 1442 Hijrah. Dan sebenarnya pejam celik sekejap saja masa berlalu kan. Sedar-sedar dah setahun berlalu. 1441 bakal kita tinggalkan petang nanti. Tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari, waktu maghrib datang, maka tiada lagi dah 1441 Hijrah. Kita akan masuk 1442 Hijrah. Dan besok malam ni kita akan masuk malam 1 Muharram. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Waalaikumsalam, saya jawab salam yang komen ya. Saya boleh sebut tentang hijrah, tahun baru dan sebagainya. Saya sebut topik kita pagi inilah kita kesuntukan masa. Kesuntukan masa. Apatah lagi yang memang kelas saya muslimat Masjid Al-Mu'minun USJ ni ramai orang veteran-veteran, orang senior-senior ya. Apatah lagi kalau kita sebut kesuntukan masa, semua akan pakai angguk, yalah ustaz, ya memang suntuk masa dah. Jadi bila cerita bab masa ni, saya sebut Allah yang mencipta masa, Allah yang mencipta saat, Allah yang mencipta minit, Allah yang mencipta jam, Allah yang mencipta hari, Allah yang mencipta minggu, mencipta bulan, mencipta tahun dan mencipta alam ni ialah Allah. Tuhan sebut dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Sadaqallahul azim. Dialah yakni Allah yang telah menciptakan malam, al-lail, wan nahar, siang, wasyamsa, matahari, wal qamar, bulan, kullun fi falakin yasbahun. Semuanya beredar, bergerak di atas laluan orbit masing-masing, tanpa berlanggar, tanpa membantah, tanpa mengundur dan sebagainya. Jadi itu semua kerja Allah. Allah yang mencipta malam dan siang, Allah yang mencipta 24 jam, Allah yang mencipta langit, Allah mencipta bumi, dia juga mencipta matahari dan bulan. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Dan dialah yang telah menundukkan matahari dan juga bulan. Kedua-duanya beredar ikut tempoh masing-masing. Sampai masanya, sampai tempohnya matahari, maka cukuplah bulan ataupun tahun Masihi. Bulan begitu juga, sampai tempohnya dia beredar, maka cukup ataupun genaplah 1 tahun hijrah. Sebab kalau tahun Masihi dia ikut Januari, Februari, Mac, April sampai Disember. Kalau tahun baru hijrah dia akan bermula dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampailah kepada Zulhijjah. Tapi nak beritahunya, kedua-dua tahun tadi adalah datang daripada matahari punya pergerakan, bulan punya pergerakan, dan kedua-duanya makhluk ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan dirahmati Allah ya, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada penganjur pada FB Live pada pagi ini, itu Muslimat Masjid Al-Mu'minun USJ dengan FB mereka. FB yang kita buat sekarang ni ialah
masjid sahabat, masjid original. Dan saya berada di sekarang ni berada di restoran D5 Nipis Seksyen 8 Bandar Baru Bangi, yang terkenal dengan ikan bakar, sotong bakar dan semua bakar-bakar lah. Tapi restoran tak terbakar, insyaAllah ya. Saya sebut satu lagi, pentingnya masa. Saya memang jenis orang tak suka buang masa, tapi nak beritahu pentingnya masa. Kenapa pentingnya masa? Kalau tuan-tuan buka Quran, kerap kali Allah bersumpah dengan masa. Bersumpah dengan masa artinya benda tu penting. Disebut dalam Quran, wal fajri, demi waktu fajar, wadduha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam. Semua ada, siang sampai malam Allah Ta'ala bersumpah, semua dengan masa. Jadi nak beritahu pentingnya masa dalam kehidupan kita. Amat rugi kalau orang buang masa, orang bermain dengan masa ya. Satu yang saya sebut ya, tabiat masa ni, yang pertama, dia tak pernah tunggu kita. Kena ingat ya, sekejap dah masuk tahun baru hijrah dah, 1442 hijrah dah. Sebab masa tabiatnya tak pernah tunggu kita. Masa tak pernah peduli pun keadaan kita. Kita sakit, dia berjalan. Kita sihat, dia tetap berjalan. Kita kaya, dia berjalan juga masa. Kita jatuh fakir miskin pun, papa kedana pun, dia tetap berjalan. Kita hidup, dia berjalan. Kita mati pun, dia berjalan. Sebab masa tak pernah ambil peduli tentang kita. Kita yang kena ambil peduli tentang masa. Pukul berapa nak buat kerja, pukul berapa nak keluar rumah, pukul berapa nak pergi pasar, pukul berapa nak kemah, nak basuh baju, pukul berapa nak masak, pukul berapa nak ambil anak sekolah, pukul berapa nak ceramah, pukul berapa. Semua kita kena ambil peduli tentang masa. Ingat, masa tak pernah peduli pun keadaan kita, tapi kita kena pedulikan tentang masa. Masa tetap berjalan, tak kira apa yang kita pilih. Kita nak pilih tidur, kita pilih tidur, masa berjalan. Kita pilih tengok TV, masa berjalan. Kita pilih untuk baca Quran, masa berjalan. Kita pilih untuk solat duha, masa berjalan. Masa tetap berjalan. Apa saja kondisi yang kita pilih. Lepas tu, jangan selalu ingat, ramai orang ingat kita punya banyak masa. Tak apa, saya banyak masa. Sebenarnya tuan-tuan, kita tak ada banyak masa. Kita kesuntukan masa. Sebab hidup ni terlalu singkat. Life is too short. Hidup ni terlalu singkat untuk kita menunggu masa. Jangan menunggu masa. Singkat sangat hidup kita ni tuan-tuan. Sedar-sedar dah padam, sedar-sedar dah dalam kubur dah. Sebab tu disebut dalam satu pepatah orang bijak pandai, an-nasu niyamun, manusia tu tidur. Idza matun tabahu, bila mana dia mati, boleh terkejut. Dah mati dah, tak sempat buat apa-apa dah. Sebab masa hidup dia banyak leka, dia banyak buang masa dan sebagainya. Sebab itu kata orang bijak pandai, masa depan, future, masa depan dibeli oleh masa sekarang. Kalau nak berjaya hebat pada masa akan datang, sekarang kena usaha jadi orang hebat. Kalau kita buat biasa-biasa, masa depan kita akan jadi orang biasa-biasa. Tapi sekarang kalau kita cuba jadi orang luar biasa, insya-Allah masa depan kita memang betul-betul dapat jadi orang luar biasa. Pertama. Yang kedua, tabiat masa ini ialah dia cepat berlalu. Sebab tu saya katakan tadi, pejam celik dah masuk tahun baru dah ya. Allah, sekejap masuk Ustaz, sekejap masa berlalu. Okey, bukan masa berjalan begitu cepat sebenarnya. Kita sering cakap cepat masa berlalu kan, cepat masa. Tak, sebenarnya bukan masa berjalan begitu cepat, tapi kita yang bergerak begitu lambat. Faham tak? Kita yang bergerak begitu lambat. Kita tak kejar masa, tapi masa tetap jalan. Kadang-kadang kita sebut cepatnya masa berlalu kan. Sebab itu bila sebut masa cepat berlalu, ada hadis Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga masa tu kita rasa macam pantas. Cepatlah, pantaslah masa ni, singkatlah masa. Fatakunus sa'atu kasyahri. Kata Nabi, ketika itu 1 tahun ibarat macam sebulan. Rasa macam sebulan je, dah setahun dah. Dan nak habis dah 1441 hijrah, rasa macam sebulan je. Wasyahru kal jum'ah. Kata Nabi, manakala sebulan pula rasa macam seminggu. Jumaat tu lambang dia seminggu, simbolik seminggu. Sebulan rasa macam seminggu dah, sebulan dah. Wa takunul jum'ah kal yaum.
Seminggu pula kata Nabi macam satu hari je. Ui, rasa macam satu hari je, dah seminggu dah rupanya. Wa yakunul yaum kasa'ah. Manakala apa ni? Soalan ke? Okey, dah apa? Nanti nak bagi sumbangan kemudian. Kemudian kata Nabi, wa yakunul yaum kasa'ah. Satu hari pula dia macam 1 jam. Satu hari tu rasa macam sejam je. Satu hari duduk kat sini kan. Satu hari duduk kita di lautan ni. Satu hari dah kita jam dekat LPT kan. Buat jam kan, balik awal Muharram contoh ni kan. Padahal rasa macam 1 jam. Contoh, wa takunu sa'ah kadharamati binnar. Manakala 1 jam pula ibarat macam percikan api saja. Api kan percik kan sekejap je. Macam kita nampak api elektrik terpercik sikit, ataupun api kilat ke, kilat kat langit tu, gitu je. Satu imbasan saja, itulah 1 jam sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan nak gambarkan apa? Bila hadis riwayat Imam Tirmizi ni dibaca oleh para ulama kata apa? Nak beritahu, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, nak beritahu betapa akhir zaman nanti pendeknya umur manusia ni. Satu. Yang kedua, pendeknya malam. Dua. Yang ketiga, pendeknya siang. Betul tak? Dulu masa saya kecil-kecil dulu, lagilah kalau muslimat Masjid Al-Mu'minun, subhanallah, sekarang dah veteran kan. Dulu masa kecil-kecil kita rasa nak menunggu asar tu lamanya. Kita boleh main lepas asar sampai maghrib, sampai puas main. Maghrib tak sampai-sampai lagi. Sebab dulu barangkali tak tahulah keberkatan ke apa, wallahu alam. Betul kata Nabi, akhir zaman nanti masa tu macam pendek sangat kita rasa. Tapi kalau tengok dinding jam tu, pada jam tu 24 jam juga, tak ada kurang, tak ada 22 jam, tetap 24 jam. Dan kata Imam Nawawi lagi, Imam Nawawi pula kata maksud pendek zaman, pendek masa, singkat masa, pantas masa ialah hilangnya keberkatan dalam hidup kita. Nanti saya cerita tuan-tuan macam mana boleh hilang keberkatan dalam hidup kita. Dua ya, masanya cepat berlalu. Yang ketiga, tabiat masa ni, dia kalau dah pergi, mustahil dia datang kembali. Orang kalau pergi, boleh datang kembali. Orang kalau dah menikah, dia boleh bercerai. Lepas bercerai, boleh rujuk balik. Barang kalau hilang, boleh jumpa. Tapi masa, kalau dah pergi, dia tak akan datang lagi dah. Dia tak akan kembali lagi dalam hidup kita. Sebab itu kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri ni ialah seorang ulama tabi'in. Dia tak sempat jumpa Nabi, tapi dia sempat jumpa ramai sahabat-sahabat Nabi. Dan Imam Hasan Al-Basri ni dibesarkan dalam rumah tangga Rasulullah SAW sendiri. Ia dijaga oleh isteri-isteri Nabi SAW selepas wafatan Nabi. Jadi orang yang alim Imam Hasan Al-Basri ni, dan dia terkenal sebagai salah seorang wali Allah yang termaktub dalam kitab-kitab sufi, kitab-kitab tasawuf. Banyak karamah-karamah yang dimiliki oleh Imam Hasan Al-Basri. Karamah itu ialah kemuliaan, kelebihan yang dimiliki. Kata Imam Hasan Al-Basri, dia mendengar, Imam Hasan Al-Basri dia mendengar apa? Hari bersuara, hari bercakap, hari menyeru. Kata Imam Hasan Al-Basri, setiap hari akan menyeru, hari akan memanggil. Dia kata apa? Wahai anak Adam, ya benar Adam, wahai anak Adam, aku adalah hari baru. Contohlah, hari ni hari Rabu kan, hari Rabu. Rabu yang hari ni bukan Rabu minggu lepas. Rabu hari ni bukan Rabu yang akan datang minggu depan. Ini hari Rabu yang baru. Minggu lepas hari Rabu yang dah berlalu. So kata hari, setiap hari, besok hari Khamis bersama juga. Dia kata hari ni adalah hari baru. Khamis yang minggu lepas tu bukan aku, itu yang lain. Yang depan, Khamis minggu depan bukan aku juga, itu yang lain. So setiap hari adalah hari-hari yang baru. Dia kata apa? Aku akan jadi saksi terhadap amalan kamu, wahai anak Adam. Maka carilah bekalan. Hari pesan kat kita, tapi kita tak dengar. Hari bercakap. Semua benda bercakap kat kita. Pokok bercakap, batu bercakap, pesan kat kita. Kubur bercakap, hari-hari kubur bercakap. Supaya kita buat amal soleh, cari bekalan sebelum masuk dalam lubang kubur. Disebabkan kita tak dengar, tapi ada orang lain yang diberi kelebihan, kemuliaan oleh Allah, dia boleh mendengar.
Maka ketika itu dia menyampaikan kepada kita, hari bercakap, dia kata apa? Aku akan jadi saksi terhadap segala amalan kamu, maka carilah bekalan. Sebab bila aku sudah berlalu, aku takkan kembali lagi sehinggalah kiamat baru jumpa balik. Tapi hari kiamat jumpa balik bukan kita nak hidup apa macam sekarang. Dah hari itu akan jadi saksi terhadap apa yang kita buat masa hidup atas dunia. Yang keseterusnya, yang keempat tuan-tuan, sifat masa, tabiat masa dia sangat berharga. Pepatah Melayu kata apa? Masa itu emas. Itu pepatah Melayu. Tetapi kata pujangga orang bijaksana, masa itu lebih berharga daripada emas. Kalau orang biasa kata masa itu emas, tapi orang bijak, orang hebat, dia kata masa itu lebih berharga, lebih bernilai daripada emas. Ingat. So, kenapa? Sebab masa itu sebenarnya adalah kehidupan kita. Masa itu adalah kehidupan kita sebenarnya. Okey, tengok ya. Kita masa lahir dulu, kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Hari pertama lahir, kita terlantar macam tu kan. Orang tolong pakaikan napkin, orang tolong bedakkan kita, orang tolong mandikan kita, orang tolong minyakkan rambut kita, tolong sikatkan rambut kita. Tak boleh buat apa. Ada setengah tu mata tak buka lagi. Disebabkan hari-hari berlalu, masuk sebulan, kita tengok dah buka mata budak ni. Dah buka mata, tengok sebulan, dah boleh meniaga dah baby ni. Dulu terlentang tidur kan. Tengok sebulan, kita lah hari, kita lah kehidupan. Masa itulah kehidupan kita sebenarnya. Bila dah masuk beberapa bulan kemudian, boleh angkat perut dah. Maknanya dia boleh mengesok dah pelan-pelan. Kemudian beberapa bulan lepas tu dia boleh merangkak dah. Masya Allah, dia boleh angkat lengan dia dah, ya. Bertongkat kat apa ni, lengan dia, kat tangan dia, kat lutut dia dah kuat dah. So beberapa bulan kemudian dia boleh berdiri dah. Dia pegang kursi, dia pegang bucu meja, dia boleh bangun berdiri, jalan tak lagi. Beberapa bulan kemudian dia dah boleh bertatih dah. Jalan jatuh. Ya. Beberapa bulan kemudian dia boleh berjalan betul dah tanpa jatuh. Beberapa bulan kemudian dia boleh berlari. Tengok. Artinya masa itu adalah kehidupan kita. Sampai lepas tahun-tahun jadi macam muslimat dah. Kalau pegang kulit tu, dulu kita macam saya ni muda lagi. Kalau pegang kulit tu isi naik. Cuba muslimat buat. Pegang kulit apa naik? Kulit naik. Dulu masa kita kecil-kecil kan, montel apa semua kan, sekarang tak ada dah. Kenapa? Sebab kita telah menempuh masa yang begitu panjang. Dan masa itu adalah kehidupan kita. So, siapa-siapa bermain dengan masa, sebenarnya dia telah bermain dengan kehidupannya sendiri. Betul kata Imam Hasan Al-Basri, ya bena Adam, innama anta ayyam, kullama zahaba yaumun, zahaba ba'duka. Wahai anak Adam, kita semualah manusia. Wahai anak Adam, kamu adalah hari-hari. Innama anta ayyam, kamu adalah hari-hari. Ini bukan pasal raya hari-hari ni. Hari. Ada itu hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Itu kita lah tu. Sehingga disebut kullama zahaba yaumun zahaba ba'duka. Bila mana berlalunya sebahagian hari, maka berlalulah sebahagian hidup kita. Disebabkan, katalah saya lahir pada 1969, ya. Masa tu comel, ya, kecil, comel lah. Semua orang nak peluk cium saya kan, semua nak dukung berepuk lah. Sekarang dah tahun 2020, saya dah masuk 51 tahun dah. Dah berubah kan. Masa saya lahir dulu ada tak misai? Tak ada. Disebabkan perubahan masa, saya bermisai. Dulu masa lahir ada janggut tak? Keluar janggut, terkejut. Mak saya mati tengok janggut. Sekarang dah ada janggut, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab masa. Disebabkan masa, maka saya berubah jadi lain dah. Bukan jadi baby lagi dah. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, tabiat masa ialah sebenarnya dia adalah kehidupan kita sebenarnya. Okey. Saya nak share dengan anda semua. Ramai sebenarnya orang menyesal. Sebab apa? Buang masa. Ramai orang menyesal buang masa. Yalah, kalau dulu kan orang duduk atas wakaf. Tahu wakaf? Wakaf ni dia macam bangsa lah, bangsa tepi jalan. Kemudian dia buat apa? Dia berhimpun 3-4 orang, dia main dam haji. Dam haji ni salah satu training untuk pergi haji sebenarnya. Baguslah, alhamdulillah, ya. Tapi yang tak bagus, bila orang nak pergi haji dia makan. Itu tak bagus. Tapi nak beritahunya, dam haji tu sonok-sonok je. Sonok-sonok. Boleh sonok-sonok, tapi jangan
sampai berlebih-lebihan. Kalau duduk di bangsa tadi tu, di wakaf tadi tu, orang Kelantan kata wakaf, kita punya bangsa tepi jalan. Kalau duduk di situ daripada Zuhur sampai Maghrib, itu bukan lagi nak seronok bertemu kawan-kawan, itu dah buang masa namanya. Buang masa. Pergi ke pusat cyber duduk main game daripada Zuhur sampai Maghrib, itu buang masa namanya. Buang duit lagi, buang masa. Dan ramai orang dia akan menyesal sebab dia buang masa. Contoh disebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu. Sibuk cari harta, kumpulkan harta sampai tak sembahyang. Sibuk cari harta siang malam sampai tak ada masa ngaji Quran. Sibuk cari harta sampai lupa masjid, lupa rumah Allah, sampai lupa zikrullah, sampai tak masyarakat, kumpul duit banyak-banyak. Boleh kumpul duit, tapi kumpul pahala juga. Kumpul bekalan amalan, tak ada masalah, seimbang macam Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Itu sahabat-sahabat Nabi kaya-kaya, kumpul harta, tapi mereka kumpul bekalan untuk akhirat. Sampai sekarang pahala masih ada lagi, panggil pahala jariah, amal jariah mereka. Wala auladukum, janganlah kamu dilalaikan oleh anak-anak kamu. Sibuk dengan anak-anak, sampai kita pun masa sembahyang entah ke mana. An zikrillah, sibuk daripada mengingati Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sesiapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk kalangan orang-orang yang sangat rugi. Allah sambung lagi dalam surah Al-Munafiqun, tadi ayat yang ke-9, ayat ke-10 pula. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah Ta'ala kata apa? Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Bagi mereka yang tak pernah bayar zakat, tak suka bagi sedekah, tak suka bagi infak, tak suka wakafkan harta, Tuhan tegur kita, belanjalah, sebab harta tu datang daripada Allah. Kita belanja, Tuhan boleh bagi lagi banyak kepada kita. Bukan banyak pun tuan-tuan, Tuhan minta sikit. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang kami telah rezekikan kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kamu mati. Tuhan ajar kita biar jadi orang pemurah, dermawan sebelum mati. Tapi kalau kedekut bin Bakhil bin Ta'idu Masin, sampai nak mati pun kedekut lagi. Bila mana mata dah terbuka hijab, dia dah dapat lihat malaikat maut dengan bengisnya, dengan garanya, dengan menakutnya muka malaikat maut tadi. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka orang yang nazak, yang sakratul maut, yang nak mati itu akan bercakap, dia minta dengan Allah satu benda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, bagilah tempoh sikit masa lagi wahai Tuhan. Tengok masa. Dia tak minta apa-apa, minta masa. Minta masa. Laula akhartani ila ajalin qarib. Lewatkanlah tempoh, bagi masa untuk orang kata apa? Nak beramal, biar maut datang lambat lagi. Ila ajalin qarib, satu tempoh sikit lagi. Satu hari pun tak apa, setengah hari pun tak apa, 10 minit pun tak apa. Tak apa. Minta tolong wahai Tuhan, bagi tempoh, bukan sekarang mati, besok kalau boleh, ataupun maghribkan nanti kalau boleh. Jadi apa kata Allah? Nak buat apa? Minta tempoh masa nak buat apa? Fa as-sadaqa, saya nak bersedekah. Banyak lagi wang ni, banyak lagi duit, banyak lagi harta. Sebelum tak pernah bayar zakat pun, sebelum tak pernah bagi sedekah pun, tak pernah infak pun. Wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang-orang yang saleh.
walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak pernah sesekali menangguh-nangguhkan ajal manusia bila dah sampai masanya. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan, kata Allah. Itu nak beritahu penyesalan orang yang buang masa. Bila nak mati baru nak jadi orang soleh. Masa hidup tak nak jadi orang yang soleh. Jadi dia pun masa mati barulah dia tersedar. An-nasu niyamun idza matun tabahu. Manusia itu tidur, bila mana dia mati barulah dia terjaga daripada tidurnya, lamunannya, lekaannya tadi. Dalam surah lain, dalam Quran lain, dalam Al-Quran surah yang lain, surah Sajadah ayat 12. Muslimat dan semualah muslimin yang menonton FB Live, sahabat Masjid Original pada pagi ini boleh rujuk ya. Dan hari ini saya bersiaran secara langsung di restoran di Limau Nipis, apa ni, untuk kita kongsi bersamalah ilmu, dan kita berkongsi sama juga. Kalau ada makanan-makanan kita boleh share gambar kat sini, insyaAllah nanti ya. Nak ajak muslimat datang beramai-ramai ke restoran ni. Saya nak sebut dalam surah Sajadah ayat ke-12, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa kata Allah? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Husain ya? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Keadaannya sangat mengerikan hari kiamat nanti lepas berlaku kematian. Seandainya kamu dapat lihat keadaan yang mengerikan, menakutkan bila ni? Bila mana al-mujrimun, orang-orang yang berdosa, penjenayah-penjenayah, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Orang-orang berdosa dia akan menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah lihat. Sudah lihat apa? Sudah memandang apa? Iaitu api neraka. Kami dah tengok api neraka, wahai Tuhan. Api neraka itu dia punya dahsyatnya, dia punya warnanya 70 kali ganda dahsyat daripada api dunia. Bayangkan kalau kita lihat ada kereta terbakar tepi jalan, tanker, lori bawa tangki minyak terbakar tepi jalan, rumah terbakar, tengok dahsyatnya ya. Dia punya apinya, merahnya, birunya, apa lagi macam-macam keluarlah warna. Itu bayangkan api neraka 70 kali ganda daripada api dunia. Itu dia kata absarna, wahai Tuhan, kami sudah lihat dengan mata kepala kami. Wa sami'na, wahai Tuhan, kami sudah dengar, wahai Tuhan. Dengar apa bendanya? Kamu dengar apa? Kami sudah dengar bunyi api neraka. Tadi tengok kan? Absarna. Sekarang wa sami'na, kami dah dengar. Allahu Akbar. Menakutkan bunyinya. Bunyi kalau kita lihat api di atas dunia, dia pergi meratah rumah tu, bunyi macam mana? Tukutap, 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 tukutap. Bayangkan 70 kali ganda, itulah api neraka bunyinya. Dan dia bukan makan rumah, dia makan orang. Dia meratah orang, iaitu pendosa-pendosa yang tidak bertaubat kepada Allah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, dan orang-orang munafikin, serta orang-orang fasikin yang tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kamu dah lihat, kamu dah dengar, kamu nak apa? Tuan-tuan buka surah Sajadah ayat 12. Tuhan kata apa? Ni nak beritahunya permintaan orang-orang berdosa nanti. Farji'na na'mal salihah. Farji'na, wahai Tuhan kami, kembalikan kami semula ke dunia ni. Kita akan minta dengan Allah, kembali semula kami ke dunia, ya Allah. Banyak lagi kami belum buat lagi, ya Allah. Kami anak derhaka, ya Allah. Kami suami derhaka, isteri derhaka, jiran yang tak baik, ya Allah. Kami ni hamba yang derhaka, ya Allah. Minta dengan Allah ya. Yang tadi nak mati,
minta tempoh. Yang sudah mati minta hidup. Minta hidup. Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan semula kami ke dunia ini. Nak buat apa? Nak buat apa? Allah rakamkan percakapan mereka. Na'mal salihah. Kami nak beramal soleh. Kami nak beramal soleh. Masya Allah. Allahu Akbar. Masa hidup atas dunia tak nak buat amal soleh kan? Dah mati, dah nampak neraka, dah bunyi neraka, maka semua manusia akan berkata, kembalikan semula kami ke atas dunia wahai Tuhan. Na'mal salihan, kami nak beramal soleh. Kenapa sekarang nak beramal soleh? Inna mukinun. Sesungguhnya kami sekarang ni sudah pun yakin. Dulu ya, Quran datang, Quran dibaca, Quran ditafsir, Quran disyarah, tak yakin. Datang hadis, ya, hadis ditafsir, hadis disyarah, hadis dijelaskan, tak yakin. Datang penceramah, datang tok guru, datang ustaz, ya, buka kitab tu, ini halal, ini haram, tak yakin. Datang pula ustaz ni pula cerita bab api neraka, cerita bab syurga, cerita tentang nikmat kubur, azab kubur, tak yakin. Sebab tak nampak, semua benda gaib. Kalau nampak dosa pahala hari ni, subhanallah, semua orang jadi baik. Kau dapat lihat syurga neraka, semua orang jadi baik. Tapi Allah Ta'ala saja hijab mata kita, tak nampak syurga neraka, tak nampak pahala dosa. Sebab Tuhan nak uji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalannya, kata Allah. Maka dengan sebab itu digaibkan dosa pahala, digaibkan syurga neraka, sebab nak test kita. Sebab itu tuan-tuan dan Allah, ya, akhirnya mereka bila dah mati dan nampak neraka, dah tahu betapa dahsyatnya, ngerinya warna api neraka, dan dahsyat dan ngerinya bunyi api neraka, barulah mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita buka pula surah Al-Mulk, katakanlah, ya, ayat 10 hingga 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dan mereka berkata siapa ni? Ahli-ahli neraka. Ahli-ahli neraka yang berada dalam neraka sa'ir. Lau kunna nasma', kalaulah dulu, bila ni? Masa hidup atas dunia. Kalaulah dulu, kami dulu, kunna ada dulu, dulu. Nasma', kami mendengar. Au na'kil, kami berfikir. Kalau dululah masa hidup atas dunia kami dengar betul-betul, ataupun kami berfikir semasak-masaknya, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka sekarang tidaklah kami termasuk dalam kalangan penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim, maka penghuni neraka sa'ir mengaku akan dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka jauhlah daripada rahmat Allah penghuni neraka sa'ir. Semua menyesal. Saya katakan tadi, ramai orang menyesal sebab buang masa hidup atas dunia. Bila dah nak mati, sakratul maut, tengah nazak, ataupun sesudah mati, ataupun setelah melihat api neraka, mendengar suara api neraka, maka barulah semuanya yakin dan semuanya minta dengan Allah nak kembali lagi hidup atas dunia. Tapi ingat, hidup hanya sekali saja atas dunia ni, bukan berkali-kali, sekali saja atas dunia, dan sekali lagi hidup di hari akhirat. Sama ada syurga maupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, ya. Terima kasih kepada muslimat Masjid Al-Mu'minun USJ yang sentiasa peka dengan kuliah-kuliah duha. Tak dapat kita bersama, ya, di masjid, tapi alhamdulillah kita boleh bersama di alam maya. Terima kasih kepada semua penonton FB Live yang telah memilih channel kita pada pagi ini, ialah Sahabat Masjid Original. Dan juga terima kasih kepada pemilik restoran di Limau Nipis
yang telah menaja tempat bagi saya dan menaja wifi lainnya sekali. Sebab FB Live ni yang paling penting ialah wifi. Tak ada wifi yang cantik, yang kuat, maka dia akan terputus-putus suaranya, ya. Walaupun makanan dia dapat sedah dihidan makanan ni, sambil-sambil kita ber-FB Live, Masya Allah, macam-macam ada ni apa ni, dia punya ulam-ulam dah siap dah nak jamu saya. Jadi muslimat tengok sajalah nanti, ya. Nak rasa datanglah ke sini, restoran Delima Nipis. Hari ni saya ada apa ikan apa, tak apa, nantilah saya akan tunjukkan. Terima kasih pemilik restoran ini. Saya nak sebut tuan-tuan mati Allah, ni kata tak buang masa, ya. Sambil berceramah, sambil dapat menikmati santapan jasmani, ya, selain santapan rohani. Okey Ustaz, ada orang tanya, sejauh manakah dikatakan masa tu cukup? Cukup, masa tu cukup. Adakah umur 90 tahun masa tu cukup? Cukup masa untuk hidup 90 tahun Ustaz. Cukup masa untuk hidup 70 tahun Ustaz. Ustaz, saya nak cukup masa 100 tahun Ustaz. Umur yang paling panjang ialah umur Nabi Nuh AS. Dia berdakwah 950 tahun. Dia berdakwah 950 tahun dia berdakwah, ya. Tapi belum dikira lagi umur dia sejak kecil dia lahir sampailah kepada dilantik sebagai Rasul. Itu umur dia berdakwah saja 950 tahun. Bayangkan, artinya umurnya lebih dari 950 tahun. Tetapi walaupun begitu, dia tetap mengerjakan dakwah, dia ajak orang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita nak umur sampai 950 tahun? Tak perlu. Tak perlu. Itu untuk umat terdahulu. Memanglah umur terdahulu sampai 1000. Sampai 1000, lebih 1000. Umur umat aku, kata Nabi, antara 60 hingga 70. 60 tahun hingga 70 tahun. Di hadapan sini saya ingat muslimat-muslimat Masjid Al-Mu'minun USJ, saya ingat dah sampai 60 hingga 70 ada, ya. 60 hingga 70 kata Nabi umat-umatku, dan sedikit sangat yang melepasi 70. Siapa-siapa yang melepasi 70 itu dah dapat subsidi. Apa tak lagi kalau dapat 80, 90 tahun umur dia, itu lagi banyak subsidi Tuhan bagi. Kalau tak berubah juga, saya tak tahulah. Saya tak tahu. Sebab tu disebut dalam kitab Bahrud Dumu', Ibnu Qayyim menyatakan bahawa siapa-siapa yang umurnya dah masuk 40 tahun tapi tak berubah lagi jadi orang baik, ya, tak tahu lagi halal dan haram, masih leka, berpoya-poya, nak berseronok dengan kehidupan duniawi, nak berhibur lagi, maka setan ataupun iblis dia akan cium dari dia. Sayangnya iblis kat dia, sampai sanggup cium dahi orang tersebut. Dia kata apa? Engkau tidak akan terlepas daripada genggaman aku dah. Betul kata umur 40 tak berubah, nanya. Umur 40 tahun kena berubah dah. Ya, biarlah, ya, kita dah mengenal tutur aurat, kita dah mengenal Quran, kita dah mengenal masjid, surau, kita dah mengenal kuliah-kuliah ilmu, kita dah mengenal ceramah-ceramah, ya. Bukan lagi dengan benda-benda khurafat, bukan lagi dengan benda-benda syirik dan sebagainya. Tuan-tuan dimati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah bagi masa kamu secukup-cukupnya? Awalam nu'ammirkum tu, bukankah kami sudah bagi masa kamu, umur kamu cukup? Cukup tak apa? Cukup ma yatazakkaru fihi man tazakkar, untuk kamu mendapat peringatan. Hantar ke sekolah tadika belajar agama, ya. Sekarang tadika dah canggih dah. Hantar ke pasti pula, contoh kan, sampai surah Al-Mulk pun dihafal. Budak-budak umur 5 tahun 6 tahun dah hafal surah Al-Mulk, dah hafal surah Yasin, dah hafal surah macam-macam. Artinya dekat dengan agama dah, dekat dengan agama. Bukan kata memang saya bukan orang agama dah. Masuk tadika belajar agama dah. Masuk sekolah rendah, ada ustaz mengajar agama lagi. Masuk sekolah menengah, lagilah. Kadang-kadang ada pula dia punya sekolah kebangsaan, kemudian sekolah agama petang pula. Belajar agama lagi, belajar bab sembahyang, belajar tutur aurat dan sebagainya. Masuk lagi apa? College, IPT, politeknik, matrikulasi. Lagi adalah ustaz yang akan mengajar subjek religion ataupun subjek mengajar agama. Siapa cakap, ya, dia tak dapat agama, sorry minta maaf, ya. Di Malaysia ni Islam ada di merata-rata.
Buka TV channel mana, semua ada agama. Semua ada. TV apa, TV Hijrah ke, Astro ISIS ke, buka je. Yang kita dah pilih channel-channel merapu, buat apa? Pilih channel agama. Cukup. Tuan kata cukup. Aku dah bagi umur cukup untuk kamu mendapat peringatan. Minta maaf, saya kena minum air sikit ya. Air ni pun ditaja oleh limau nipis juga ya. Itu air apple juice sebenarnya. Subhanallah. Terima kasih. Ni dia punya apple juice. Minta maaf ya, suara makin serap. Kena minum air. Apple ni bagus ya, dia akan merembeskan lemak-lemak yang ada melekat dekat perut saya ni. Malulah makan banyak ya. Alhamdulillah lah, Tuhan bagi rezeki ni, nikmat makan tu masih ada lagi. Walaupun umur dah lebih 50 tahun. Okey. Saya sebut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia punya kata-katanya. Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi yang memang arif, memang arif tentang bab agama. Oh, ada ekor ya. Malulah saya seorang kat bilik ni. Mungkin dia bergema ya. Saya seorang dalam bilik ni, dia bergema sikit. Minta maaf lah. Macam mana buat ya? Yang lain pun dapat ekor juga ke? Kalau dapat ekor, beritahu saya akan suara saya rendah sikit lah. Suara rendah sikit. Sebenarnya saya menghadap bukan dinding ni. Kalau saya menghadap dinding lagi lah ya. Dinding belakang saya ni. Saya nak sebut, saya cakap pelan-pelan lah ya, sebab tidak ada ekor. Ada kepala je, ekor tak ada. Disebut dalam kata-kata pujangga, kata-kata hikmah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Perkara yang paling aku sesal dalam hidup aku ialah bila mana bertambahnya umur aku tapi tidak bertambahnya amalan aku. Ada ekor tak? Saya cakap pelan-pelan ni, ada ekor tak? Perkara yang paling aku sesal dalam hidup aku ialah bila mana bertambahnya umur aku tapi tidak bertambahnya amalan aku. Saya pun bimbang juga ni ya? Menyesal juga kalau umur dah bertambah, dah kata apa, dah separuh abad dah tapi masih tak bertambah lagi amalan. Cuba kita semak, muhasabah diri, cek amalan kita, cek diri kita lah. Kita lebih tahu tentang diri kita. Kita tak perlu orang lain cek diri kita. Kita sendiri kena muhasabah diri, apa benda yang aku kena koreksi diri. Amalan kita termasuk sifat-sifat hati kita. Aku ni perangai macam mana? Pongoh tak? Perengus tak? Backing tak tentu tak tempat dah, tak tempat ke? Garang ke? Bengis ke aku ni? Suka pukul orang ke? Suka maki orang ke? Suka mengumpat orang ke? Masya Allah. So nak beritahu, kita cek diri kita lah. Perkara yang paling aku sesal dalam hidup aku, kata Ibnu Mas'ud, ialah bertambahnya umur tapi tak bertambahnya amalan kita. Cek diri kita. So kalau dah umur 50 tahun ke atas ni, tahajud kena ada lah ya. Baca Quran tetap malam kena ada lah ya. Sebab kita kubur kata mari, rumah kata pergi. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan orang yang buang masa ni ialah disebut oleh ulama orang yang paling bodoh atas dunia. Orang yang paling bodoh atas dunia bukan buang harta, tapi buang masa. Harta boleh cari, masa tak boleh cari dah masa. Minta maaf banyak-banyak. Ada gangguan, ada saya tak tahu ya, gangguan apa, tapi tak apalah, kita sambung balik. Terima kasih Masjid Al-Mu'minun dan juga semua yang menonton FB Live saya pada hari ini. Okey, saya sebutkan tadi tentang orang yang paling rugi lah orang yang buang masa. Bukan buang harta tapi buang masa. Jadi kita sebagai orang Islam jangan buang masa. Buang harta pun jangan buang juga. Biarlah dua-dua kita ambil. Cuma saya sebut Nabi SAW menyebut nikmatani min ni'amillah. Dua nikmat daripada nikmat-nikmat Allah. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Ramai manusia tertipu dengan kedua-dua nikmat ini. As-sihhatu wal faragh, iaitu nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Nabi sebut al-faragh, masa lapang. Ada orang nikmat sihat, nikmat masa lapang, dia buang gitu je. Sihat dia berpoya-poya, bila waktu lapar dia buang masa. Nabi kata ramai orang tertipu dengan nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Nabi sebut lagi, ightanim
khamsan qabla khamsin, rebut 5 sebelum datang 5 yang lain. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa muda kamu sebelum datang masa tua, masa juga. Yang kedua, Nabi sebut lagi, wasihataka qabla saqamik, masa sihat sebelum datang masa sakit. Rebut peluang waktu sihat, nak buat apa benda-benda faedah waktu sihat. Yang ketiga, warinaka qabla faqri, rebut masa kamu kaya, ada harta sebelum datang masa papa kedana. Masa kaya nak infak, bayar zakat, sedekah, buatlah. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik, rebutlah masa kamu ada masa lapang sebelum datang waktu kamu sibuk. InsyaAllah, ya. Dan yang kelima ialah wahayataka qabla mautik, masa hidup kamu sebelum datang masa kamu mati. Ini cerita semua bab masa. Masa hidup, ya, masa lapang, masa kita kaya, masa kita sihat, masa kita muda. Subhanallah, ya. Jadi kalau orang buang masa, ruginya orang tersebut, ya. Saya sebut, ya, zaman sekarang, ya, bila Imam Nawawi kata, Nabi sebut, ya, setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam, 1 jam tu bagaikan percikan api saja, begitu sekejap. Kata Imam Nawawi, itu simbolik kepada hilang keberkatan dalam hidup kita, dalam masa kita. Maksudnya apa? Maksudnya ialah, kalau kita lihat, kita habis masa, kat mana habis masa kita? Kita habis masa kat mana masa kita habis? Kata, kalau kita cek, cek, ramai orang habis masa kat TV. Ramai orang habis masa kat TV. Lepas Bollywood, Hollywood. Lepas Hollywood, Korea. Lepas Korea, Filipin. Lepas Filipin, Spanyol. Lepas Spanyol, semua drama-drama dia rembat habis. Habis masa kat TV saja. Jadi hilang keberkatan. Kalau TV tu program agama, tak apalah, sekali-sekala boleh lah tengok. Kalau tengok cerita Hollywood, ya, sekali-sekala. Ni sampai berjam-jam depan TV, habis masa depan TV, ya. Kita bimbang, kalau masa kita tak diisi dengan kebaikan, dia akan diisi dengan yang sebaliknya. Kalau tidak keburukan pun, kejahatan pun, dia akan diisi dengan perkara-perkara yang lara, yang sia-sia, ya. Tuhan kata apa? Fastabiqul khairat. Tuhan kata, maka berlomba-lombalah kamu untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tuhan kata bersegeralah. Wasari'u, bersegera, pantas, cepat. Jangan lambat-lambat, jangan tangguh-tangguh, jangan buang masa. Nak buat apa? Cari keampunan Allah dan cari syurga Allah, iaitu cari bekalan untuk pergi bertemu dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ulama-ulama dulu pesan, idza kunta fis sabah fala tantaziril masa. Bila mana kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Wa idza kunta fil masa fala tantaziris sabah. Bila mana kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu pula waktu pagi. Sekarang kita pagi kan, jangan tunggu waktu petang nak buat kerja, tunggu petangkaran lah. Bang, jom kita, ya, petangkaran lah, semua petangkaran. Bila petang pula, pagi esok lah, pagi esok. Pada benda boleh buat sekarang. Bang, jom kita baca Quran, baca surah Yasin, petangkaran lah. Sekarang boleh baca-baca lah. Nanti datang uzur nanti tak boleh baca dah, ya. Sebab itu disebut dalam kata-kata seorang sahabat, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Hendaklah kamu beramal untuk dunia kamu, bekerja keras untuk dunia. Ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan beramallah untuk akhirat kamu, seolah-olah kamu akan mati besok hari. Mana jangan tangguh-tangguh. Benda dunia yang baik-baik yang boleh kita buat sekarang, mesyuarat ke, ya, bersukan ke, pergi pasar ke, buatlah.
Kerja keras, nak buat apa? Nak cari kekayaan, boleh, tak masalah. Ya, kita boleh seolah kita akan hidup selama-lamanya. Tapi kata ulama, hendaklah kamu beramal untuk akhirat kamu juga, seumpama kamu akan mati besok hari. Lagi hebat. Mati besok, mati besok. Bayangkan kalau orang nak mati besok. Macam mana dia punya amalan dia? Hebat. Saya pernah berkongsi cerita dengan pegawai-pegawai penjara, ya, bila mana banduan-banduan yang berada di sel terakhir, ia akan dihukum gantung sampai mati keesokan paginya, iaitu pada hari Jumaat, pagi Jumaat lepas sembahyang subuh. Mereka punya amalan pada waktu malam tersebut, subhanallah, ya, banduan-banduan sel terakhir dah berubah, duduk dalam penjara setelah dididik oleh ustaz-ustaz, diberi kuliah-kuliah maghrib, kuliah subuh dan sebagainya. Mereka dah berubah, dah mengenal Allah, mendekati Allah. Pada malam sebelum digantung, mereka tak tidur sebahagiannya, ya, ada yang qiyamul lail sampai subuh, ada yang baca Quran sampai subuh, ada berdoa sampai subuh, ada istighfar, mohon ampun sampai subuh. Dan sembahyang subuh mereka sampai sujud terakhir, begitu lama sekali minta dengan Allah. Kemudian tuan-tuan istighfar, barulah mereka dibawa ke tali gantung. Dan begitunya tuan-tuan amalan mereka, sebab mereka tahu dah besok mereka akan mati. Ulama kata, beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Betul, kalau kita lihat contoh, saya buat pembahagian lah, ya. Allah Ta'ala bagi masa kita semua dapat 24 jam. Semua dapat 24 jam. Ghalibnya average 8 jam untuk tidur. 8 jam untuk tidur. Katakanlah kalau tak tidur 8 jam pun, waktu malam kita campur-campur, congak-congak, campur dengan siang juga sikit-sikit, kita tidur dalam kereta, dan TV, ya, campur-campur semua 8 jam lah. Malam campur siang sikit-sikit, tidur tadi tu 8 jam. Kita tidur tengah masak ke, 8 jam. 8 jam tidur. Makan biasanya kita makan 3 kali sehari kan. Pagi breakfast, lunch tengah hari, kemudian malam dinner. Berada di meja makan average 1 jam. So satu hari dah habis 3 jam untuk makan di meja makan. Kemudian apa lagi? Masuk toilet, bawa pula handphone. Ya, bawa pula handphone, tengok pula WhatsApp, sambil-sambil buang qada hajat, sambil-sambil guna handphone, WhatsApp, macam-macam, Google cari maklumat lah. Akhirnya duduk dalam toilet 1 jam. Kalau 3 kali satu hari, dah 3 jam. Berapa dah? Congak lagi, 8 jam tidur, 3 jam makan, 3 jam dalam toilet. Kemudian kita tengok benda ni di luar, tengok TV lagi, ya, tengok FB lagi, tengok IG lagi, sebanyak berapa jam? 5 jam. 5 jam. 24 jam, ada 5 jam lagi yang kita free. 5 jam lagi kita free. Yang lain kita dah guna dah. 5 jam kita buat apa? Kalau 5 jam tadi penuh dengan ibadah, penuh dengan sembahyang, pergi dengan ceramah, alhamdulillah. Dan 24 jam tu dapat 5 jam pun okey dah. Tapi kalau 5 jam pun benda lama juga, habis masa kita dengan benda-benda yang tidak berfaedah, yang lara, ya. Sebab kita dah tolak dah hak keperluan-keperluan seharian kita, keperluan-keperluan yang harus. Okey. Akhir kalam tuan-tuan yang mati Allah, ya. Dah hampir 1 jam kita bersiaran di FB Sahabat Masjid Original. Tadi ada talian terputus, minta maaf banyak-banyak, ya. Saya sambung balik, ya. Saya sambung balik, ada talian ayat sikit lagi, 5 minit lagi untuk bersama dengan anda semua. Saya nak sebut apakah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sambut ni besok 1 Muharram 1442 Hijrah. So biasa orang ada azam baru kan, macam-macam azam, nak kurus badan lah, ya, nak makin cantik lah, makin berjaya lah, makin kaya lah, makin bahagia lah, macam whatever lah. Jadi semua itu azam-azam kita. Bagus lah, ada azam ni bagus, sebab dia ada satu momentum untuk kita berubah jadi lebih baik, sama ada duniawi ataupun ukhrawi. Cuma saya nak sebut hadis Nabi SAW. Nabi sebut macam mana, ya? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Kita dapat melangkah tahun baru hijrah, panjang umur lah.
dapat juga masuk 1442 Hijrah, panjang umur. Kita dah tinggal 1441, ya, masuk 1442, panjang umur. Maka umur kita melangkah setahun lagi. Saya akan melangkah pada 52 ataupun 51. Tapi Nabi sebut, orang yang paling bagus di antara kamu, khairun nas, orang yang terbaik di kalangan manusia, man tala umru, orang yang panjang umur dia. Jadi kalau orang panjang umur, kena respect dia lah. Sekiranya apa? Wa hasuna amalu, sekiranya baik amalan dia. Jadi kalau lah umur panjang masih lagi duduk kedai judi, itu orang yang paling buruk perangainya. Syarrun nas, sejahat-jahat manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejahat-jahat manusia, kata Nabi, ialah orang yang panjang umurnya, buruk pula perangainya, buruk pula amalannya. Tak pernah kenal sejadah lagi, tak pernah kenal Quran lagi, tak pernah kenal kuliah agama lagi. Tak nak berubah juga. Umur dah 90, umur dah 80, umur dah 70. Tuan bagi umur subsidi tu, bukan biasa-biasa, subsidi 80, 90, tapi belum berubah jadi baik lagi. Betul, saya nak sebut sebagai penutup bual bicara kita yang dibawa khas daripada Masjid Al-Mu'minun oleh kaum muslimat kita dengan live Sabak Masjid Original dengan tajaan tempat dengan wifi-nya daripada restoran Dili Monipis, Selapan Bandar Baru Bangi pada pagi ini. Saya nak sebut hadis Nabi SAW ialah orang yang paling bagus di antara kita, saya dan juga semua muslimat, penonton-penonton semua, ialah yang panjang umur lagi baik amalannya. InsyaAllah tuan-tuan, itulah yang kita nak kongsi pada pagi ini tentang tajuk kesuntukan masa. Apapun, saya doakan mudah-mudahan kita semua dapat menerjah masuk tahun baru hijrah dalam keadaan yang harmoni, yang selamat. Ya, kita jaga kita, ya, jaga keselamatan kita daripada COVID-19, sentiasa pakai mask selalu, ya, tutup muka, tutup hidung, kemudian jagalah jarak 1 meter, kemudian janganlah bawa anak-anak tempat yang tidak sesuai dengan mereka, dan jagalah mak ayah kita yang berusia warga emas, takut-takut terkena COVID-19. Dan insya-Allah saya doakan mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam keberkatan, insya-Allah. Terima kasih. Di atas salah dan silap saya minta maaf. Dan kalau line internet kurang memuaskan, saya minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin.